Right, Assalamualaikum semua malam. So kita continue untuk next video ke-6. So ini berkenaan dengan market stage. Apa yang market buat? Market stage ni apa? Okay. Basically, apa fokus kita? Jika kita adalah jika kita adalah swing ataupun hold position more than a week, ataupun dalam masa seminggu tu kita just open satu position saja. Maksud saya tak termasuk dengan layer lah kan. Bermaksud kita tengok contoh kita as a swing. Dekat mana kita nak tengok market stage? Apa yang market buat? Basically konsep asas dia yang saya pakai, ini saya belajar daripada seorang trader old timer lah, orang lama. Dia pun silent trader. Okay. Dia ajar saya berkenaan dengan teori ni sebelum saya belajar DAO. Selepas saya belajar DAO, saya pun dapat kenal pasti benda ni sebenarnya adalah asas konsep DAO. Okay, dalam accumulation, dalam satu market dia ada dua arah saja sama, arah buy ataupun arah sell. Arah buy bila market naik ke atas, arah sell bila market turun ke bawah. So dalam DAO dia ada cerita tentang accumulation, markup, distribution, decline. Alright, markup ni kita price pergi ke atas lah, tengah buy. Bila dia decline, price turun. Right? Kalau kita tengok contoh untuk S&P 500 daripada tahun 1992 hingga 2003, daripada 92 sampai 95 market buat accumulation. Selepas tahun 95 dia buat markup, dia naik atas pom sampai satu stage dalam around tahun 2000 dia sampai dekat tahun distribution. So bila tahun distribution ni market decline, turun sampai tahun 2003 dan seterusnya. Selepas ini antara contohnya lah. Selepas ni mungkin dia naik balik. So ini adalah complete 4 phase, 4 stage market yang berlaku. Ini satu cycle. Alright. Kalau jika kita tengok di time frame untuk, kalau awak adalah swing, benda ni boleh apply dalam swing punya ni lah. Right. Kita tengok contoh ini saya dah on kan saya punya spread separator, which is kalau kita buka daily punya time frame dia akan tunjuk spread dalam masa seminggu. Okay, kat sini saya ada contoh. First sekali kalau kita tengok price market, saya tunjuk dalam keadaan sideways. Sini adalah zone accumulation. Tak nampak lah. Alright. Tapi sini adalah zone accumulation. Boleh nampak ke? Tak nampak. Accumulation. Kat sini zone distribution. Kita dah tahulah. Apa yang market buat sekarang ni, contoh macam ni dalam keadaan seminggu, market daripada accumulation dia pergi dekat distribution zone. Sini distribution zone. Lepas tu dia buat pullback ataupun dia panggil apa tadi? Dia panggil zone decline. Dalam konsep dalam tu dia panggil decline lah. Kat sini dia panggil markup. Bila price naik atas dia markup, bila turun panggil decline. Decline ni kita tahu lah dia adalah pullback. Dan mungkin selepas tu dia akan buat something ke atas ataupun ke bawah, dia akan terus, kita tak tahu. So bila kita dah kenal pasti market tengah meroket ke atas, kita dah dapat agak lah, kita dah dapat jangkaan apa yang market akan buat selepas ni. Mesti dia nak turun. Market tak mungkin dia akan satu arah pergi ke atas, dia akan buat turun juga, dia akan retrace juga. Tak banyak, sikit dia akan buat. Okay, So saya tunjuk contoh lain macam dalam keadaan seminggu ni. Daripada sini sampai ke sini dalam keadaan seminggu ni, apa yang market buat? Jadi, kalau awak tengok betul-betul, dekat sini adalah zone accumulation zone. So dekat sini adalah zone distribution dan sini zone accumulation balik. So basically ini adalah bila kita tengok accumulation ada dekat atas zone accumulation, kita tahu ini adalah zone accumulation zone. Bermakna ini adalah B kita, kan? Dan saya tunjuk video sebelum ni, ini adalah B kita. Dan dia akan meroket pergi ke C. So bila dia sampai C, dia buat pullback. Tetap ada pullback.
pullback tu adalah decline tu lah, decline. Ini untuk yang swing, untuk yang hold lebih seminggu ataupun seminggu punya position. Kalau awak intraday dan scalper, alright, dia lebih mudah. Awak boleh pakai indikator market section. So indikator market section ni dia akan splitkan antara section by section. Apa player dia yang ada tentu. Okay. Macam dalam case ni kita trade pair EU. Kita tahu euro berada di time zone London, USD berada di time zone malam atau New York lah. Ini untuk GMT 8 plus yang mana cover di Indonesia, Singapore, Brunei, Hong Kong and so on lah. So boleh carilah Tapi untuk yang Malaysia trader dia memang cover belah malam lah So kalau awak tengok dekat sini, right, apa signifikan dia? Signifikan dia sangat besar. Bila kita trade berdasarkan market session ataupun market stage, kita tahu bila market online, market bergerak aktif pada kita trade Euro USD, kita akan aim pada London dan New York. So kita tahu di London market open dia pada London, dia akan do something. Pernah dengar ladder breakout? Itu salah satu teknik dia lah. Kita tahu kenapa London breakout terwujud, sebab dia berdasarkan momentum London open. Okay. So bila New York ni bila USD aktif lah kan. Sebenarnya New York untuk USD dia berlaku pada dua timeline. Ni untuk Malaysia valid untuk Malaysia punya ni yang GMT 8. 2 jam sebelum New York market dia sudah masuk, sebab dekat New York dia ada dua indikator yang besar lah. Indikator yang pertama adalah S&P 500, indikator kedua adalah Dow Jones. So Dow bila start, Dow Jones bila start, S&P bila start, ada perbalahan. Saya pun tak berapa sure sebenarnya, tapi pada saya lebih suka kepada New York punya section lah, sebab New York di 2 jam sebelum New York start ni mungkin salah satu antara Dow Jones ataupun antara Dow Jones dengan S&P yang dah mulakan market dulu. So di masa pukul 8 ni, New York ni biasa pukul 10 Malaysia lah, 10 GMT 8. Di 2 jam sebelum tu pukul 8 lah. Pukul 8 ni biasanya dia ada lagi satu significant move, di mana London Fix yang saya belajar selama hari ni dia jatuh pukul 9.30, antara masa 9.30 hingga pukul 10. Time tu dia ada beberapa significant move juga yang berlaku. So nanti itu kemudian lah saya cover London Fix. Dan kalau awak nak tahu, di satu lagi saya pun tak tahu apa nama dia, tapi saya namakan dia Midnight Rate. Midnight Rate ni berlaku pada 12.00 tengah malam. Saya selalu ambil pukul 12 malam lah, 12 malam Malaysia, Midnight Rate. Saya tak tahu kenapa dia nama Midnight Rate, cuma saya letak berdasarkan nama dia pukul 12 malam Malaysia lah kan. Lagi satu, bila significant market akan berlaku di stop closing pukul 3.30 pagi. Antara dia masa dia 3.30 pagi hingga pukul 4 pagi. Ini without DST Kalau DST tambah lagi sejam lah. Alright. Okay. So di antara timeline yang saya beritahu tu sebenarnya dia sangat signifikan. Awak boleh gain pips daripada market. Kalau awak trade di gold, awak boleh at least awak boleh dapat 50 pips each time zone. So apa signifikan dia untuk day trader? Day trader kita tahu dalam masa 1 hari ataupun 2 hari dia akan close position lah. Kalau untuk day trader ni, macam saya lebih suka trade seharian. Saya tak hold, kecuali saya betul-betul confident dan saya akan hold lah. Biasanya saya akan open dan close. Okay, tengok look at ini termasuk DST. Bila market New York open, selepas tu dia terus buat movement. Ini yang kita panggil momentum. New York start dia terus bagi 200 pip, almost 200 pip. Contohnya London start ni dia buat pullback daripada sini sampai bawah ni, dia bagi 100 pip. See,
besar tak besar signifikan dia. Untuk Tokyo start dia terus move up 80 pip, at least 50 pip juga boleh dapat. Boleh tak satu hari kita dapatkan 150 pip at least kalau kita trade 3 session? Boleh. Itu baru 3. Tadi saya ada bagi lagi 3 additional info, additional timing 9.30 malam hingga pukul 10, pukul 12.30 malam, pukul 3.30 pagi. So kalau kita trade, basically kita dah ada timing untuk kita trade sebanyak 6 timing. Pilih je yang mana yang awak nak. Basically saya akan trade petang lah, daripada London sampai New York. Lepas tu saya akan tengok market dia buat apa. So dalam time zone ni, dalam 2 time zone ni, daripada sini ke sini, sebenarnya kita dah boleh gain dah 100 pip. At least untuk gold. Untuk currency lain awak kena tengok lah dia punya movement range satu hari dia berapa. Right? Okay. So market stage basically kena tahu dia ada buat accumulation, markup, distribution, decline. So kena pasti sahaja di zone-zone ni kita tengok zone sehari. Ni untuk day trader daripada Tokyo bawa ke Tokyo. Okay, dalam zone ni kita tengok, kita dah tahu dah jangkaan dia. Sebelum ni dia buat accumulation, dia sangkut ke accumulation. So dia buat price naik atas, tapi dalam keadaan ni bentuk apa ni? Bentuk correction ataupun retracement. Sebab sebelum ni dia ada buat impulsif. So kita tahu selepas ni dia akan buat lagi satu penerjunan. Okay. Yang mana kita tahu dah yang ini sebenarnya, yang pullback ni, yang price naik atas ni sebenarnya pullback ataupun nama dia decline. Dia decline daripada downtrend ni. So dia naik atas, dia pergi dekat zone distribution. So kita tahu selepas distribution dia akan turun pergi accumulation, jangkaan dia. So kita tahulah kat sini jangkaan dia turun, tengok dia turun. Tapi dia turun pun dalam bukan keadaan momentum, keadaan correction juga. Tapi dia pergilah tempat tu. So dekat sini gunanya range kita tahu. Kita boleh pakai Fibo, kita boleh saya hanya ketengahkan penggunaan Fibo sajalah setakat ni. Sebab penggunaan cara cari manual tu sangat-sangat valuable. Awak boleh cari di mana saja. Tapi sayangnya saya tak dapat permission daripada cikgu saya. Mungkin ini peluang, kalau awak nak belajar lebih lanjut, awak boleh contact saya di email ataupun leave a comment kat bawah, and then nanti saya akan directkan awak kepada saya punya cikgu lah. Dia lebih berhak untuk mengajar benda ni berbanding dengan saya. Ataupun nak share, saya tak mampu nak share lah benda tu sebab tu hak dia, ilmu tu datang daripada dia. Dan dia ajar lagi sangat-sangat mendalam. Right? Okay. So daripada Tokyo bawa ke Tokyo ni, apa information yang kita boleh dapat? Kita tengok sehari sebelum dia. Right? Kita tahu kat sini dia buat momentum, sini correction. So kita tahu sini accumulation, sini distribution. Selepas ni dia mungkin akan buat profit release ataupun dipanggil markup. Dia markup mana? Ataupun ini masih pullback. Mungkin pullback. Okay. Kita tahu structure ni structure correction. Selepas ni dia akan bawa momentum. Sebab dia kalau dia betul-betul momentum, dia akan buat penerjunan dalam jangka masa yang singkat. Sekurang-kurangnya macam ni. Ini baru kita cakap momentum. Tapi kalau macam ni, dia lebih kepada correction. Itu cara kita memandang lah. Lepas dia sampai dekat accumulation, dia terus shoot up. Tengok perbezaan dua structure ni. Yang ini adalah momentum, yang ini adalah correction. Nampak tak beza dia? Padam sekejap. Takut keliru. So this is how we get an idea untuk kita trade. Jangka masa ni, tengok kotak, kita tengok comparison by kotak lah. Kotak tu pun dah cukup menjelaskan. Right. Dua kotak ni, kotak yang sebelah sini, kotak yang sebelah kanan ni dia jangka masa yang pendek tapi bergerak laju. Kotak yang kiri ni jangka masa yang panjang tapi pendek. Right. Kalau kita tengok yang ini compare dengan yang sebelah sini, yang ini adalah correction, yang ini lebih sikit lah daripada dia ada impulsif sikit.
Tapi still ini dalam bentuk correction ataupun retracement. Ini tengok. Right. Basically dalam satu-satu structure dia hanya ada dua arah saja. Dia pergi atas ataupun pergi bawah. So kita kena pastilah dalam satu hari tu apa yang market tengah buat. Contohnya kita start dekat New York, London. Kita baru trade kan, kita trade London. So kita tengok sebelum tu apa structure market buat. Market tengah buat correction ataupun retracement. So lepas tu dia sampai dekat area distribution. So kita tahu dah selepas ni apa yang patut kita buat. Kita counter untuk kita dapatkan markup. So bila kita markup, kita dapatlah trade kita. Lepas tu bila dia sampai dekat max range ataupun estimate untuk dia buat pullback, dia terus naik, dia buat lagi momentum. Ini untuk structure yang besar lah. Mana tadi? Ini untuk structure yang besar lah. Untuk yang structure sebelah sini pula. So basically dalam masa sehari tu, kalau kita dah trade on London, kita dah dapat some pips. And then New York ni untuk kita trade New York pula, dalam masa perjalanan, price berjalan sebelum market open, kita dah tahu dah apa jangkaan kita. Mungkin sampai sini kita nak sell. Tapi kalau sell, kita dah tahu dah SL kita kat mana. Kita akan sell tak SL atas ni. Hit, kita dah admit. Kalau price hit kita punya SL, kita kena admit dan redor. Baru kita dapat move on. Kalau tak, nanti kita akan keep revenge daripada market. So kalau comparekan dua punya structure ni, dua structure ni, kita padam dulu. Kita padam lah. Kalau comparekan dua structure ni dengan structure yang sebelah ni, sampai sinilah sebelum market buka, kita tahu ini mungkin dalam keadaan correction. Tapi kita pandang dia correction pun tak juga, sebab rejection besar daripada sini. Ini shadow, nampak shadow? Ini shadow panjang. Rejection tanda price mungkin dah bertukar arah. Mungkin lagi sell bukan satu-satu yang valid, tapi kita boleh cuba untuk try sell dekat sini dengan SL yang very minimal. Macam itulah, nothing is sure sampai kita jumpa price datang. Well, trading is all about the high probability. Kat mana kita nak entry, mana kita nak take profit. It's all about the high probability. Right? That's all untuk market stage. Assalamualaikum.